Lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a good evening to all my beloved secretaries. No matter you are Muslim or non-Muslim, I'm hoping that everyone are in a good condition. Okay, I'm hoping that everyone are happy. Start your new day after 1 week mid-sem break. I'm hoping that everyone has same courage. And then I'm hoping that everyone are still in positive vibes and ingatlah, and just remember one thing, okay, in the middle of this journey for this next semester, kalau you turn back, you pusing belakang, cuba you pandang belakang, you meet me in October, then October gone, 1 month, then we still meet in November, and then November gone. Now we already enter in the middle of December, and without you realize, you already passed near to the first quarter, suku yang pertama dalam proses you menjadi setiausaha, which is there is a good achievement for those yang masih lagi dalam proses belajar, yang masih lagi rasa macam berat, yang masih lagi rasa macam you don't know what are you doing as a secretary. Yang mana you masih rasa yang you punya kerja belum mencapai kualiti yang sepatutnya sebagai seorang SU, at least you dah pass hampir 3 bulan, which is that is one achievement that you need to say kudos to yourself. You need to be proud with you. And the biggest achievement is when you still consistently attend our class. Okay, it is not about who is the best. It is not about which secretary is performed this year. No, but which secretary is sustained. Secretary mana yang sustain belajar, secretary mana yang istiqomah, sebab sekretari juga adalah seorang pemimpin dan tidak mustahil sekretari akan menjadi seorang pemimpin dekat luar nanti, ataupun tak mustahil juga you akan menjadi antara MT utama tahun hadapan. Okay, few past secretaries are the current president now. Ada beberapa orang sekretari sesi lepas adalah seorang presiden. Jadi disebabkan pencapaian itu, saya merasakan, oh, why not? Secretary also can become a president. Secretary tak perlu ulang 2 tahun because you already learn so many things in 1 year. Plus minus you have your deputy secretary kan, you ada timbalan setiausaha you. Biar dia lah naik pula tahun depan dan you kena grow one step lagi tinggi. Either you become the president or for example you entering MPP punya session next year. Who knows, right? Sebab tu saya kena menekankan aspek consistent. In order to become a good leader, you need to be consistent. You kena consistent. Kalau you tak consistent, how you measure yourself as a good leader? Consistent. Pemimpin kena consistent. Sama juga macam you sekarang. You juga adalah seorang pemimpin. You have your exco salian. At the same time, you also ada you punya burden kerja you, your responsibility to check, to attend class. And at the same time, you need to fulfill your assignment, to finish your assignment, to attend class, to do online test and so many things. And I believe that sepatutnya sekretari itu, kehidupan seorang sekretari tahun ini, pada awal-awal ini dia seperti dia lambung-lambung ombak. Tapi kalau you tidak merasa lambungan ombak tu, mungkin you kena check. Sebab kita ada banyak benda yang pada awal ni you akan selalu bergelora perjalanan you tu. In order for you to sustain sampai ke bulan 6 nanti. Nanti dah bulan
3, 4, 5, 6, you akan slow-slow. You dah boleh dah bawa diri you. Macam sekarang ni, you dicampak ke tengah laut tau. Ada ombak bawa you ke kiri, bawa ke kanan, you pun struggle. Dia bawa you ke kiri, you struggle ke kanan. Yelah, macam kita kena campak ke laut, just imagine like that. But then, during near to, maybe, dia depends pada level secretary tu punya kemampuan. Ada yang bulan 5, ada yang bulan 6, ada yang di awal bulan 3. Masa tu dia dah stable dah. Masa tu bila ombak laut bawa dia ke kiri, so dia steady. Okay, pergi ke kiri, relax. Ke kanan. As long as dia tahu apa yang patut dia buat. Bila ke kiri, bila nampak halangan ni apa patut dia buat. Bila ke kanan nak dayung tu macam mana, nak buat itu macam mana, nak buat ini macam mana. Okay, that is a journey for secretary. And I believe that if you can reach to that level, lama-lama arus ombak itu akhirnya tetap akan membawa korang sampai ke sebuah pulau. Pulau tu macam mana? Dia akan bergantung baliklah kepada usaha you semasa you struggle dengan ombak tu. Okay? Kalau you terlalu melawan sangat, kalau you macam relax biar diri tak buat apa-apa pun, terdampar juga kat pulau. Tapi pulau bukan pulau yang sepi, pulau yang tak ada apa. Tapi kalau you berusaha, you balancekan diri you learn so many things along the way, you mungkin akan sampai ke sebuah pulau yang indah, yang cantik. Itulah dia analogi perjalanan kehidupan seorang setiausaha. Okay? Okay, hari ni. Okay, banyak ni. Saya dah tengok silibus korang ni kan. Wah, banyaknya. Tengok-tengok dah minggu ke berapa kelas kita? 10. Tu tak termasuk KPU awal tu kan? Berbaki berapa kali je lagi? 1, 2, 3, 4 ke? 5 kali je. Korang periksa. Okay. Bulan 1 dia 2 kali je. Lepas tu you all dah kena ready untuk final. Dah cukup. Cukup. Jumpa nanti habis final nanti. So maksudnya yang berbaki ni lah yang banyak kepada technical punya knowledge. Okay. Kalau you ingat saya pernah cakap nanti kita belajar buat surat. Macam email ni ada je saya baca je. Puan check email saya tengok macam okey lah, boleh lah. Cuma saya tak balas. Tapi bila saya tengok korang hantar je kan. So far benda tu tak crucial sangat, okey. Tapi macam apa yang saya pesan, kalau kerajaan ke apa semua, sebaiknya bahasa Melayu. Okey. Sebelum kita pergi pada surat, saya nak tunjuk sikit. Saya nak recall tau benda ni. Saya takut korang ingat tak ingat kan, hanyut tak hanyut tentang benda ni. Dan few days ago, I've met your 4 ESCO, high profile punya ESCO. Yang mana diorang ni adalah ESCO penting sebab dia menghubungkan kelab kita dengan orang luar. Iaitu yang pertama, industri, alumni, CSR dan juga external networking. Bukan CSR, apa gitu community engagement. Okey, tengok contoh satu. Saya nak recap benda ni supaya pemahaman dia orang dan pemahaman korang sama. Sebab korang kan yang memantau ESCO. ESCO apa tu? Mula-mula ESCO alumni. Sekejap saya buka. Okey. Korang jaga ESCO networking kan? Okey. Okey. Okey, tapi sebelum tu, okey. Sekejap ya. Dah aku tak share pula. Keluar tak? Nampak tak? Kau tak nampak? Nampak Okey, nampak. Okey, yang ni ESCO networking. Kita tengok ESCO alumni dulu. Okey. ESCO alumni kan saya beritahu korang ke saya beritahu timbalan lah tu. Pasal kerja dia orang ni. Saya beritahu timbalan. Saya lupa saya beritahu timbalan. Okey, tengok. Okey, untuk ESCO alumni ni dia punya ada satu benda penting tau. Dia punya paperwork ni sekejap. Dia ada satu benda penting yang dia buat, forum alumni, forum alumni. Kejap ke?
Dia ada satu program yang dia kerja sama sesama kluster. Okey, dia orang dah diberi grup. Okey, nampak tak? Saya cuba buat slide. Ni grup 1, ni grup 2, dia by cluster. Ni by cluster, by cluster, by cluster. Okey. Diorang dah berbincang sesama diorang apa jenis forum yang diorang nak buat. Tapi dia mestilah forum alumni. Okey, forum alumni. Okey, apa yang saya nak tunjukkan dekat sini bagaimana pengisian paperwork itu dibuat. Apa yang sama, apa yang tak sama. Okey. Ada satu lagi, kalau alumni dia ada forum, forum alumni. Okey, yang kedua network. Okey, network dia semua adalah program cluster. Tiga-tiga projek dia, empat-empat projek dia termasuk informal dengan JKPS. Kalau dia nak buat paperwork pun boleh, kalau tak nak buat paperwork pun boleh. So dia ada dalam puratanya dia ada 4 program eksternal. Ini dia punya grouping dia. Grouping dia, nampak? Nampak ni grouping dia, grouping dia. Ini saya ada edit nak tunjuk korang lah. Okay, ini dia punya grouping. So, exco korang dia berkawan sesama diorang. Dia tak buat kerja pendidik-pendidik je. So, dia buat kerja pendidik, perkat, PKS, berjangka dan sebagainya ni. Dia berkawan sesama dia. Okay. So, sekarang ni ada satu lagi ada juga tapi bukan komnya, tapi ni CSR. Tapi ni bendahari punya. Semalam internet tak okey. Saya nak tunjuk kat bendahari pun kesian. Ini grup dia orang, CSR. Okay. Tetapi, okay, dia ada satu lagi, industri. Sekejap, saya buka industri. Industri bawah korang kan? APO 2 industri. Mana pula lah dia punya ni. Sekejap ya. File open. Ni KPO 2 industri ni. Banyak berbenar aku buka file lah pun. Okay. Draw sikit. Industri. Industri. Alidun. APO berapa semalam kita buat kan je? Ini dalam nombor 3. Puan, Ya. industri bukan under kami. Kami hanya protokol, media dan teknikal saja. Oh ya ke dari tadi aku cakap kau cakap. Rasanya ni under Vice. Timbalan Presiden. Vice. Okey, betul-betul. Korang bawa siapa yang dalam banyak-banyak high profile ni? Tak ada rasanya. Tak ada? Tapi tak apa. Benda ni mesti saya tunjuk kat korang sebab benda ni penting sebab dia akan melibatkan surat, dia akan melibatkan macam-macam benda. Kejap. Alah, aku nak cari apa dah terlupa dah. Saya nak cari apa ni? Industri. Sekejap Hari ni banyak sangat buat kerja. Dah lupa dah. Lantai situ. Kita tengok 2-3 contoh dulu. Okey? Tengok alumni. Okey, ini grouping dia. Okey? Walaupun korang tak jaga diorang, tapi ingat tak? Ingat ke tidak? Kita punya tu nama apa Kita punya KPO secretary, ingat tak? Saya save nama setiausaha ke secretary? KPO. Nak cari pula tak ingat dah, banyak sangat kelasnya. Ingat tak saya tunjuk awal-awal dulu yang saya kata dalam satu kotak tu, SU akan jaga semua. SU akan jaga semua tapi in term of dalam ni. Dengan Dewan ni saya ajar kelas pertama ke kelas kedua.
Oh, okay. Yang pertama. Harap-harap ada yang pertama. Ya. Ini KPA 2. Sekejap. Okey. Kalau korang ingat, saya ada ajar korang ayat ni. Ni. Ingat tak? Memanglah kita jaga yang 3 orang ni. Betul tak? Dengan jaga timbalan. Okey, tapi dari segi urusan documentation, you jaga semua. Checking system ada, documentation, filing. Dan untuk pengetahuan korang, saya juga menyentuh tentang sistem file 4 ESCO tadi. Okay, mereka ditunjukkan dan sepatutnya kalau korang dah ajar diorang, pengetahuan diorang lebih kukuh. Dan kalau korang tak ajar lagi tapi saya ajar dah. Tapi nanti bila dalam bengkel, diorang lebih mudah untuk faham sebab dia dah melalui dua-dua. Korang ajar pun satu, dalam kelas pun diorang masuk. Okay, so tengok sini yang berbeza dia. Bila dia isi paperwork, sekejap. Saya buka ni, inilah. Saya nak tunjuk ni. Bila diorang isi paperwork, katalah almanak. Okay, almanak. Okay. Tadi kan dia satu kluster, dia ramai-ramai kan. Okay, kita ambil contoh ni. Saya ambil contoh masyarakat punya. Ni. Okay, dia berapa beradik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 beradik ni dia adalah wakil kelab kita yang akan menjalankan forum industri. Okay, ini forum alumni, ESCO alumni. Okay, so 6 orang ni macam mana prosesnya? Dia duduk berenam, dia bincang, dia nak buat program forum alumni ni macam mana, dia nak jemput siapa, pengisiannya macam mana, buatnya macam mana. Jadi, lepas dia dah bincang, dia dah dapat semua benda tu, dia kena sit down together untuk dia buat almanak dan juga paperwork. Dia bukan asing-asing tau. Dia bukan ushu buat ushu, selambang buat selambang, tak. Dia together. Together they think about how to write a proper background. Yang ni saya baru ajar ni. Saya kata tak boleh pakai according to. Saya kata letak in-text citation. According to ni hukum dia pakai untuk scholars, untuk statistics. Dia tak boleh pakai bila korang cite pada postman ni. Saya ajar dah ni. Saya ajar dah SU ni. Ni benda hari kot. Tak apa. Okay. Yang ni background dia sepatutnya sama. 6 beradik tadi. Aim dia pun sama. Title dia pun sama. Sinopsis dia pun sama, objektif dia pun sama. Semua sama kecuali dekat sinopsis ni, macam saya sebut, walaupun sama, dia ada berbeza sikit. Okey, kita tengok contoh yang ayat ni. Okey, ini CSR punya. Okey, background dia sama. Tengok dia punya sinopsis. This program is a structured volunteerism activity about autism awareness, blah blah blah. Will be delivered is yang ni. This is ataupun it is a collaborating program between our club Beta Gamma Sigma and adik-beradik lain. Tapi sekejap, tengok sikit. Yang mengantar ni Persatuan Pengurusan Pembangunan. Okey, sekejap. Dia orang buat sama-sama tapi ESCO ni nak kena ni, MT dia pun nak kena ni. Dia tak check. Maksudnya dia pun bincang sama-sama tapi dia tak ubah. Maksudnya dia ambil draft yang Beta Gamma Sigma buat. Nampak? This forum will be, it is collaborating program between our club Beta Gamma Sigma. Padahal yang mengantar ni siapa tadi? Persatuan Pengurusan Pembangunan. Persatuan Pengurusan Pembangunan ada dah ni. Dia duduk kat sini. Sepatutnya dia bertukar. Our club BPM naik sini. N, BGS, BDM, Novak dan sebagainya. Okay. So untuk almanak, diorang akan berbincang semua sama kecuali dekat serpihan ayat dalam sinopsis yang mana dia menyentuh tentang collaborating program. This is a collaboration program between whom and whom.
Okey, itu sinopsis, itu yang berbeza. Yang kedua, kertas kerja dia. Okey, kertas kerja dia. Sekejap, saya ambil yang suruh lah. Saya ambil yang tak lagi. Okey, tak apa, kita ambil je mana-mana ya. Okey. So, sama juga, purpose dia akan sama, background dia samalah sebab dia ambil daripada almanak tadi. Aim pun sama, itinerary dia pun sama. Okey, itinerary dia pun sama. Yang berbeza adalah committee members dan juga bajet. Okey, yang lain semua sama dalam paperwork, tapi berbeza dia committee member dan juga bajet. Macam mana dia berbeza, tengok sini. Okey, katakanlah tadi 6 beradik ni dia dah duduk sekali. So dia dah decide nak buat beberapa. Sebelum dia decide tu, dia akan pilih siapa ahli jawatan kuasa induk yang mereka bincang 6 orang ni. Dia pilih lah. Contohnya, Wushu Director, Silambam Timbalan Pengarah, Karate Setiausaha dia, Silat Gayung Bendahari dia, Silat Cekak ni AJK jemputan ke kan, AJK media ke. Tapi tak cukup. Maksudnya 6 orang ni tak cukup. Dia perlukan AJK lain. Bolehlah, tambahlah. Mungkin dia akan ambil Timbalan Wushu, Timbalan Exco Alumni Wushu, Timbalan Exco Alumni Kelas Silambam, dia tambah. Itu dari segi induk dia. Maksudnya mereka buat kerja berenam, bertujuh ke, tambah-tambah lain tu katalah 15 orang. So mereka bentuk 15 orang tu sebagai satu jawatankuasa. Kita panggil induk. Okey. Yang induk ni dia akan dapat markah merit. Sebab dia punya effort buat tu. Dan dia punya level dia jadi pengarah, dia patut dapat pengarah. Tapi dia tidak bermaksud 6 kelab ni akan isi benda yang sama. Dialah director, 6 kali dapat. Tidak. Yang induk ini akan diberi oleh saya. Nanti dia orang akan bagi senarai nama dia, saya yang akan input. Saya akan masukkan sendiri. Untuk paperwork diorang ni, diorang akan mengisi diri diorang sendiri sebagai pengarah program. Sebagai pengarah program tu diri diorang. Maksudnya, Exco Alumni Kelab Wushu ni, Persatuan Wushu, dia akan isi dekat sini dia lah. Persatuan Kelab Wushu. Okey, sama juga. Silambam. Silambam bila isi dia akan tukar kat sini diri dia. 6 ini dikirakan sebagai director program. Tapi dari perspektif, dari sudut, dia adalah perwakilan kelab. Dia tetap, kalau ikutkan, kalau tak buat kluster, memang dia kena buat forum alumni ni. Tapi kita nak dia buat by kluster. So, dia dikira sebagai pengarah program wakil kelab. Jadi contohnya macam ni lah. Macam gini. Katalah korang punya presiden kelab korang presiden kelab Patriot Chapter Kedah. Ni contoh kelab Patriot Chapter Kedah kan dia ada dari semua universiti ada. Dekat UUM ni presiden kelab Patriot Chapter Kedah kat sini dia presiden. Tapi bila dia berkumpul secara induknya dalam semua aktiviti di Malaysia, dalam situ dia mungkin tak ada jawatan, dia mungkin adalah sekretari. Konsep dia sama macam ni. So, untuk markah dalam paperwork, semua exco itu dikira sebagai director. Macam mana yang lain? Kalau ada di timbalan dia kan yang ditambah macam saya kata tadi tak cukup ni nak kena ambil 7-8 orang lagi. 7-8 orang yang diambil tu katalah ambil daripada kelab Wushu tambahlah. Ikutlah kelab Wushu nak tak dia timbalan ke, SU ke, bendahari ke, komiti member saja ke terpulang kepada exco itu tadi. Bagaimana yang ditetapkan dan bincangkan. Dan yang paling penting, ini mesti kena isi. 4 MT wajib isi sebagai monitoring committee. Okey? Faham? Jadi, dekat sini yang berbeza dalam paperwork adalah committee member. Okey? Committee member. Satu lagi yang berbeza, ini memang of course berbeza lah. Ni saya tak bagi tahu lah. Isilah penasihat masing-masing. Dekat bajet ni macam ni. Okey, katakanlah mereka berenam ni, mereka nak beli barang untuk forum alumni ni, benda-benda ni. Honorarium, cenderahati, top up,
Lepas tu postage lah sikit kan. Total 500. Okey. Jangan bahagi-bahagikan 100 contohnya kan. Ni 100, ni 90, ni 90, ni 100 contohlah. Jangan. Bahagikan mengikut jenis belanja tu. Okey. Katalah wushu beli top up. Wushu yang top up ni wushu. Yang cendera hati ni silambam. Silambam akan keluarkan bajet untuk cendera hati. Karate dengan gayung dengan silat cekak dia share bayar honorarium. Honorarium ni mahal sikit. Mungkin RM300 kan. So dia kongsi. Karate honorarium bayar sikit 100 honorarium, gayung bayar 100, silat cekak bayar 100. Kemudian pencak silat olahraga akan bayar postage. Postage. Sebab mungkin dia nak post cendera hati ni ke, post claim ke, macam tu. Jadi, bila wushu isi paperwork, dia hanya isi top up saja di ruangan sini. Dia nak beli top up. Nak pakai duit mana? Kat situ lah MT kena buat keputusan. Untuk orang lain ni kami bagi RM50 je. So dia isi RM50 lah. Kalau benda tu dia perlukan 100, RM50 lagi dia kena cari sponsor. Faham? Sama juga macam silambam. Silambam isi cendera hati. Dia tak perlu sampai semua orang isi semua benda ni. Nanti silat-silat bulan dia boleh pergi claim. Wushu ni dia claim semua. Silambam claim semua. Tak boleh, tak boleh. Isi yang mana kelak dia orang kena cover sahaja. Faham? So, di paperwork mereka yang akan berbeza hanyalah ni. Committee member dan juga bajet. Macam guest wajib isilah sebab forum alumni. Tu benda tu yang sama je, semua kelab isi yang sama. Okey, saya ulang balik. Almanak dia semua sama, 6 beradik tadi, kecuali dekat bahagian sinopsis. Apa dia? In term of collaborating. Paperwork yang berbeza hanyalah ataupun cuma committee members, expenditure, budget dan juga ni jangan lupa officer in attendance. Benda yang sama juga, yang ni saya tunjuk tadi kat Exco Alumni. Dia forum alumni. Benda yang sama juga dekat Exco Network. Tengok contoh. Katakanlah Exco Network ni kan dia ada buat program Ramadan kan. Demo-demo ni banyak nak buat bulan-lambuk saya tengok. Okey, katalah kelab ni, kelab sukan ni. So dari segi induknya dia tetapkanlah. Katalah bola sepak ni pengarah, timbalan dia kat bola tampar, so dia isi 6. Okay. So itu induknya akan diberi makan oleh saya. Katalah tak cukup dia ambil yang lain. Dia ambil timbalan Exco bola tampar, dia ambil timbalan Exco go-kart, dia ambil yang semua ni. So yang itulah setiap daripada yang atas ni lah, bawah ni dia taklah jadi pengarah, dia mungkin jadi timbalan pengarah. Mereka isi dalam paperwork mereka masing-masing, mereka lah pengarah. Katakanlah dia buat kerja tu tak ada pun, dia seorang je, dia tak bawa siapa-siapa pun. So dalam paperwork dia hanya ada dia seorang je lah pengarah. Dan monitoring committee ni. Faham? So, bila tang bajet dia pun sama. Katakanlah ini dia bajet dia, jumlahnya 600, bahan basah lah, sewa lah, petrol lah, topak dan sebagainya. Benda-benda ni dia bahagikan ikut antara satu sama lain, mengikut kategori. Jangan bahagi mengikut jumlah. Nanti susah nak claim. Contohnya macam dia letak 600 bagi seorang sikit RM90. Celah mana RM90? RM10 ni siapa nak bayar? Dia mengenyah nanti. Dia susah dekat nak claim. Sebab tu kena bahagi mengikut jenis apa nak belanja. Bola sepak cover top up je lah. Bola tampar cover petrol ke, bola baling cover bahan basah. Macam tu. Memudahkan. So begitulah cara mengisi paperwork dan juga almanak untuk program-program kolaborasi. Termasuk yang saya sebut tadi, industri. Okey, kalau alumni ada forum alumni, program sesama kluster. Industri dia ada iClub Bootcamp sesama kluster juga. Okey, kemudian networking dia ada program yang sesama kluster. Yang pertama khusus kepimpinan. Okey, dengar betul-betul. Khusus kepimpinan yang dibuat oleh Exco Networking ni, dia tertakluk kepada kluster itu saja. Contohnya kelab kerohanian, ada 4 kelab kerohanian. Dalam kelab kerohanian punya kluster ada 4 kelab saja. So that 4 kelab itulah yang akan menjadi peserta untuk that bengkel
kepimpinan bengkel leadership. Yang hadir tu hanyalah MP dan juga Exco sahaja, sudah cukup. Bengkel kepimpinan, program kepimpinan terpulang pada kreativiti Exco networking tadi bagaimana dia nak buat. Itu pertama. Yang kedua, program Ramadan. Dia bincanglah kalau Exco Kerahanan 4 orang dia bincang dia nak buat apa Ramadan. Merdeka dia nak buat apa. Dia mesti kerja bersama Exco cluster tu. So paperwork dia pun samalah. Cuma ada satu lagi iaitu Exco CSR. Dia kena buat structured bakti siswa. Tapi structured bakti siswa ni dia tidak boleh buat mengikut kluster sahaja. Dia silang kluster. Sekurang-kurangnya dia 4 kluster yang berbeza. Okay, 4 kluster yang berbeza. Tengok ni. Tengok contoh tadi yang saya tunjuk. Nampak? Dalam yang grup pertama ni ada CAS, ada Social Services, ada kemahiran nilai tambah, ada sukan, ada kebudayaan sikit. Dia bercampur-campur. Dia berkawan dengan ramai sikit. So dia akan buat structured bakti siswa. Dia ada 11 structured bakti siswa. Okay? So samalah cara dia mengisi paperwork macam saya ajar tadi. Okay. Korang faham tak sedikit-sedikit? Maksudnya, sekurang-kurangnya kalau korang punya Exco bertanya, korang bolehlah nak menjawab instead tak tahu apa. Sebab selama ni Exco korang tak ada cahaya tu. Masuk kelas kedua baru bercahaya sikit. Baru faham sikit. Jadi check. Sebab diorang akan ada SU induk. Tengoklah kelab mana yang jatuh pada SU induk. So kelab itulah yang akan bergantung lebih kepada SU kelab dia untuk dia ajar semua. Okey, settle bab tu. Boleh? Saya nak tunjuk sikit. Saya ni, macam-macam lah korang ni letak jawatan. Yelah nak tanding-tanding MPP ni. Saya menengoknya surat meletak jawatan tu bagaimana surat meletak jawatan dia tu tak senonoh berbenar. Okey, Contoh, tengok betul-betul. Ini persediaan korang. Lepas ni kalau ada Exco yang datang kata nak letak jawatan bagai dan segalanya, saya akan cakap refresh you. Macam mana puan nak letak jawatan macam mana? Okey. Dengar betul-betul. Mana slide korang tadi? Kena tambah. Kita tak tambah pula korang punya silibus hari ni. Saya takut saya lupa sekejap. Okey. Okey, prosedur perletakan jawatan. Ahli jawatan kuasa kelab. Tak kisahlah MT ke apa. Perkara pertama yang perlu adalah surat perletakan jawatan. Okey, ataupun kalau dia jauh, email rasmi. Perletakan jawatan. Yang kedua yang diperlukan adalah minit mesyuarat pengurusan. Maknanya dalam tu ada notis, ada perbincangan yang bersetuju. Bersetuju menerima perletakan jawatan AJK terlibat beserta keputusan menggantikannya. Gitu ayat. Maksudnya bila ada orang letak jawatan, tak apalah dia buat surat dulu. Okey, dia buat surat dulu, surat tu. Surat ni dihantar kepada Dekan HEP. Siapa dia Dekan HEP? Dr. Masudi. Faham? Lepas tu, surat tu tak pernah dihantar. Lepas tu dia ada jawapan tau. Dia ada jawapan. Mana surat tu mesti diluluskan oleh Dekan HEP. Dia bukan dihantar. Lepas tu dia bagi kita surat. Dihantar? Tidak. Dia hantar surat tu pada Dr. Masudi. Dr. Masudi akan tanya sikit. Adakan conteng sikit. Diluluskan.
Ataupun dia email pada Dr. Masudi dan Dr. Masudi akan balas balik. Diluluhkan letak jawatan. Kita nak yang dia ada tulis diluluhkan tu. Lepas tu, kita mesyuarat. Bawa dalam mesyuarat pengurusan, mesyuarat bulanan. Cerita si Polan ni letak jawatan. Jadi kita nak ganti dengan siapa? Bersetujulah ganti yang ni, bawa naik orang tu. Ataupun bersetuju kosongkan je lah, tak payah ganti, penat nak cari dah. Tak kisahlah keputusan dia, janji ada dalam minit mesyuarat itu. So, dua benda inilah yang korang perlu hantar. Ya. Hantar dua perkara di atas kepada siapa? Encik Kaishful. Okay. kaishful@wm.edu.my. Lepas tu saya. PC saya. Okay. Macam biasa. Tapi kalau urusan macam ni pakai ni. Tapi urusan surat semak-semak email tu pakai Gmail. Supaya dia tak serabut sangat. Okay? Boleh? Faham tak? Ini dia. So the question now is, depa-depa ni meletak jawatan baru ni, yang baru-baru ni dia buat tak surat peletakan ni? Betul ke tidak surat peletakan yang dia buat tu? Mari kita tengok. Okay. Okay, ini kan saya cerita dulu, ingat saya cerita kat korang surat rasmi tu yang saya kata pasal surat claim. Ingat tak saya ajar korang juga yang saya bukan ajar bendahara je. Ke saya tak ajar korang? Saya ajarkan korang kan? Saya ajar korang minggu lepas. Saya ajar ke tak ajar? Saya ajar minggu lepas ke saya ajar 2 minggu lepas? Okey, tak apa. Ingat tak saya tunjuk kat korang yang saya kata dekat atas ni dia ada letterhead nanti. Yang saya kata nanti datang. Dah buka kampus nanti datang HCP ambil letterhead tu untuk tunjuk. So bila korang type di atas korang punya, dalam korang punya ni, korang ni sikit-sikit lah. Korang type sikit, tarik sikit ke bawah. Gitu. Okay. So, benda pertama yang kena ada, yang perlu ada adalah nombor rujukan. Tengok. Esko mana letak jawatan? Kita pakai contoh Esko Industri lah. Okay, nombor rujukan dia, tarikh dia. Ya. Lepas tu kepada siapa? Ni tadi saya sebut tadi. Profesor Madya Dr. Masudi, ya, Dekan Hal Ehwal Pelajar, Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Ini dalaman tau. Surat ni dalaman. So dia tak perlulah UUM, yang sintuk bagai semua tu tak perlu. Sebab dia dalaman sahaja. So bila dalaman, kita letak sampai jabatan je. Macam bawah ni kan. Tak perlu dah pun sebenarnya. Sebab dekat atas ni, letterhead atas ni nanti, korang ingat tak letterhead dia macam ni letterhead tu? Kita pernah surat projek. Dia dah ada macam ni, lebih kurang macam ni lah. So dia dah ada lengkap dah kat sini. Semua ni dia dah ada. So korang hanya isi secara asas ni untuk refer itu kelak apa. Dan jawatan dia apa. Okay. So letakkan nama, jawatan dan jabatan dekan melalui dan salinan. Mesti melalui penasihat. Jangan syok-syok sendiri nak letak jawatan tanpa pengetahuan dan kebenaran penasihat. Jangan membelakangkan penasihat. Okey, contoh macam saya, penasihat kelab bowling. Okey, type dulu. Ini ruangan lah. So, dia punya inti dia. Yang berusaha doktor. Cakap kat Dr. Masudi. Kenapa tak letak yang berusaha prof? Sebab dia masih doktor. Dia kalau prof, nama dia penuh prof Dr. Masudi, baru yang berusaha prof. Tapi kalau Prof Madya ni saya dah pernah pesan dah sebelum ni. Saya kata dia adalah percubaan sebelum pada prof penuh. Dia sebelum dapat kat prof penuh tu. Dia belum prof penuh. So kita selalunya akan cakap yang berusaha doktor. Tapi dekat kerajaan dia macam-macam tau. Format kerajaan ni dia macam-macam buat korang. Ada certain ni buat tuan je. Tuan je. Ada yang memang buat doktor je. Tapi macam kita ni
Kita buatlah sikit, berbunga-bunga, ambil hati kan. Buatlah yang berusaha doktor. So letakkan perkara dia, perletakan jawatan, exco, hubungan industri, kelab hoki, sesi bila? Sesi sekarang, A211. Okay. Masuk kepala dia ada Allahu Akbar. Perenggan pertama, pemula dia. Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk. Saya setiap tahun saya benda-benda ni. Ni. Kalau fizikal kan, SU-nya kena ketuk tangan aja selalu datang kaunter check surat. Di atas ni jauh sebab dia tempat. Ini tidak detail punya begini. Guana bahasa Melayu korang ya. Di atas adalah dirujuk. Kemudian masuk nombor 2 adalah dimaklumkan bahawa saya Rosmiza binti Ahmad, Exco Hubungan Industri, Kelab Hoki, Universiti Utara Malaysia. Tak macam ni. Lepas nama dia letak nombor matrik. Contoh. Okey. Exco Hubungan Industri, Kelab Hoki, Universiti Utara Malaysia. Okey, ingat tak saya pesan bila Universiti Utara Malaysia letak akronim dia. UUM. Supaya bawah tu kita hanya ulang UUM saja. Ya. Memohon untuk ataupun ingin ada mana bahasa ingin memohon untuk meletakkan jawatan. Ataupun kita buat saya Rosmiza binti Ahmad nombor matrik berapa memohon untuk meletakkan jawatan sebagai Exco Hubungan Industri Kelab Hoki Universiti Utara Malaysia. Letak lepas tu. Okey. Faham? Cukup. Itu dia bagi tahulah dalam perkara pertama dia bagi tahu letak jawatan. Untuk makluman yang berusaha doktor, bagi tahu. Perletakan jawatan ini dibuat kerana begitu. Masalah korang punya exco ni dia suka buat ayat ni. Kerana sebab-sebab yang dapat dia elakkan. Kerana sebab-sebab peribadi. Oh ini aku kisah semua tu. Bagi tahulah kerana apa. Kan? Kerana mengalami masalah kesihatan yang teruk ke masalah kesihatan lah. Pandai lah. Saya pun tak tahu kenapa dia tak jawatan. Kalau nak tulis mengalami masalah sibuk tak pandai, tak boleh bahagikan masa tu teruk. Berbenar ya. Tapi boleh je lah. Tapi ataupun mengalami kecelaruan, emosi. Terpulanglah kepada si exco tu dia nak buat apa. Janji dia nyatakan secara jelas apakah masalah dia itu. Faham? Jelas. Kita bubuh sikit. Lagi korang lupa. Puan nak tanya. Ya. Perletakan jawatan ni, surat ni nak buat yang untuk exco saja ke ataupun macam timbalan exco pun nak kena buat ke? Sekali sebab nanti kita akan keluarkan, kita akan acknowledge dia. Oh, timbalan exco ke Satcom pun kena buat juga lah surat. Timbalan je. Satcom tak ada kena-mengena. Timbalan je. Tak itiraf. Ya. Okey, terima kasih. Nyatakan sebab secara terperinci. Bukanlah terperinci, tapi mesti nyatakan sebab. Jangan, maksud saya kat sini, janganlah nak berahsia sangat sebab yang ada kita kisah kau sebab apa. Janji kau kena nyatakan lah kan kenapa. Janji nyatakan. Tak payah nak berahsia-berahsia sangat. Itu. Nyatakan sebab secara terperinci. Ataupun secara jelas lah. Terperinci lagi dia cerita pula satu-satu. Okey, boleh? Faham tak? Nyatakan sebab dia secara jelas. Okey. Perkara ini telah dibincangkan. Dia maksudnya dia tak boleh seorang-seorang. Telah dibincangkan bersama Majlis Tertinggi dan Penasihat Kelab ataupun Persatuan. Kita pulanglah korang apa dia. Dia kelab kan? So kalau dia kelab lah.
Kalau korang persatuan wushu, persatuan lah. Okay? Justru itu saya ingin memohon pertimbangan dan kelulusan yang berusaha doktor untuk membenarkan ataupun saya ingin mohon pertimbangan pun boleh, mohon kelulusan pun boleh untuk membenarkan peletakan jawatan ini dibuat. Sudah settle. Tak payah banyak-banyak sangat. Kemudian pertimbangan dan kelulusan yang berusaha doktor berhubung permohonan. Permohonan ini amatlah diharapkan dan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian. Masuk slogan. Macam saya sebut tadi kan, dia dalaman. So bila dia dalaman, kan korang buat banyak kan? Tengok. Mana? Wawasan memakmurkan, berkhidmat untuk negara, kedah sejahtera. Banyaknya lah. Tak payah dalam UM ni 2 ni cukup je dalam UM je. Dalaman je. Bila hantar orang luar, ya. Dalaman saja. Sebab tu bila korang hantar dalam memo, kan saya kata, itu kelab je. Udahlah tu memo boleh baca dengan korang punya. 2 tu. Tapi wawasan ni kena isi kat saya. Saya pun lupa lah. Wawasan kemakmuran bersama 2030. Berkhidmat untuk negara ni dia melambangkan kita ni sekejap. Mana pula aku copy tadi? Sekejap. Panjangnya Apalah. Itu nak buat macam mana? Okey. Saya yang menjalankan amanah, lepas tu nama ESCO tu. ESCO Hubungan Industri Kelab Hoki. Okey. Ataupun satu lagi yang saya tambah kat sini adalah salinan kepada SK. Ni penting ni. Tapi salinan kepada ni dia letak satu bawah ni. Kepada siapa? Salinan kepada fail pentadbiran. Faham tak? Okay, maksud dia macam ni. Okay. Tapi sebelum tu tulis dulu. Lepas tu salinan kepada ni dia kecil je. 9. Dia kecil je. 11, 10, 9. Nampak? Kecil je. Maksud dia kat sini. Tengok, tadi nombor rujukan surat ni apa dia? Hoki Industri kan? So maksudnya dia akan masuk fail mana nanti simpanan. Budak ni bila dia dah buat surat ni, bila dia dah siap ambil sign semua. Dia dah sign kat sini. Dia dah ambil sign penasihat. Dia kena photostat dulu. Dia bukan terus hantar pada Dr. Masudi. Dia kena simpan kopi. Itu hukum penting dalam buat surat. Korang kena ingat. Itu sifir penting. Kegagalan membuat kopi surat sebelum menghantar menunjukkan SU tu betul-betul tak aware tentang benda ni. Okay. Katalah ini suratnya dah sign Dek Rosmiza ni. Saya dah sign. So dia dah ready nak hantar kat Dr. Masudi. Sebelum hantar, photostat dulu. Dan that photostat itulah yang dia kena simpan dalam sistem file kelab yang kita belajar hari tu. ESCO mana? Industri. Dekat sini. Boleh tajuk dulu kan? Contohlah. Industri ya. Okay. Surat peletakan jawatan. Letaklah tajuk apa. So dia akan jadi PDF lah. Sebab dia dah sign. Kalau dah sign takkan dia jadi Microsoft Word lagi. Kan? So benda ni masuk ke dalam file yang ESCO Industri tadi. Tapi nampak tak bawah ni saya kata salinan kepada. Salinan ni kepada ni maksudnya buat satu lagi kopi, photostat satu lagi, serahkan kepada setiausaha. Sebab korang kena masukkan dalam fail pentadbiran.
Kan saya kata fail pentadbiran ni dia ada segala benda yang berkaitan dengan lantikan, peletakan jawatan selain benda-benda yang kita sebut hari tu. Nampak tak? Logo. Ini MP. Logo. Apa? File. Constitution. Daftar ahli. Dan surat-surat peletakan jawatan, surat-surat lantikan. Begitu. So ini dia peletakan jawatan dia. Macam ni cara dia. Kalau dia dalam kampus tak apalah, dia boleh ambil letterhead tu kan, ataupun dia buat peribadi sahaja. Maksudnya atas kertas A4 biasa je, tak perlu pun. Okey? Tapi kalau dia di rumah tak apalah. Dia buat email. Okey. Nampak? Tapi dekat tang sini ni tak ada lah. Nama saya tak ada lah. Nama saya dekat mana? Kat mana? Penasihat dekat mana? Dekat CC. CC dia? CC. CC penasihat@uum.edu.my. Gitu. Subjek dia ambil lah ni. Nampak? Gitu. Okay, nampak? So, repair sikit nama rujukan ni. Surat-surat ni, dia ni kalau korang tak repair betul, dia macam ni sikit. Dan macam mana dah nak edit ni? Nanti kau edit lah pandai-pandai ya. Janji elok sikit lah. Oh, dah jadi dah. Macam tu. Buat tu betul. Lah, mana pula namanya awak jadi pelik-pelik aja. Tak apalah. Tapi tulis balik dalam bentuk email. Cuma adjust sikit je mengikut kesesuaian. Oh, saya punya ni. Saya punya keyboard ni gila. Okay, nampak? Adjust sikit kat sini. Buat kemas sikit buat kerja. Apa salah pergi pada benda lain? Lemah akulah. Naik sini nama Dr. Masudi. Gitu. Gitu. Jadi gini kan. Okay, nampak? Terbalik. Dah, Allah. Gitu. Pandai-pandai lah korang adjust. Boleh lah. Okay. So, yang ni tak ada dah lah. Dah ada kat atas kat subjek dah. So, edit sikit. Elok-elok sikit. Buat kemas sikit. Pandai-pandai lah korang buat. Kan kemas sikit dia membuat surat tu. Kepada tu. Kenapa tak boleh klik situ? Tu ni kepada Dekan HCP tu. Nampak? Apa dia Dekan HCP tadi? ady@uum.edu.my. Gitu. Nampak? Ni sini do, ni CC dia. Faham? So, bila katalah dah send. Saya tak boleh lah. Tapi saya tak boleh tunjuk ni. Hari ni terlantar pula ke Dr. Masudi. Jadi biar kita ubah sikit. Kita buat to Dekan HCP@uum.edu.my. Email ni tak ada lah kan. Tapi email ni saya tunjuk tadi kat orang kan. Sakit pula jiwa kita ni dah. Okey. Nampaknya kita punya keyboard ni dah gila. Lantak je tu. Okey. So korang letak kat sini dan korang send. Bukan korang lah. Dia orang send. Lepas tu bila dah send. Macam tu. Saya save dalam benda ni. Dekat draft. Ni contoh surat dia. So korang save benda ni as PDF. Nampak? Ni save as PDF. Maksudnya nanti kan dia ada Dr. Masudi balas. Kan Dr. Masudi, nanti Dr. Masudi akan balas lah daripada budak ni. Dia akan cakap diluluhkan. Diluluhkan. So yang sekali dengan diluluhkan tu lah save as PDF.
masukkan dekat mana? Dekat ni. Nampak? Surat pertakan jawatan. Nampak? Dan benda ni lah juga sebenarnya yang dimasukkan tadi, yang saya kata tadi dekat sini. Industri. Ini surat peletakan jawatan yang tadi tu. Maksud saya yang kita buat by surat tu. Yang kita photo state. Tapi kalau by email, letak dekat sini. Tengok sikit. Okay, save as PDF set. Kita punya tadi apa? Okey Kelas okey. Okey. Ni. Industri kan? Tajuk dia apa? Email peletakan jawatan lah. Dah. So dalam dia punya ni adalah tu email peletakan jawatan tu. Nanti orang akan datang akan tengok lah. Oh ya dia minta jawatan. Oh dia dulu akan Dr. Masudi. Okey. So dia faham lah. So orang akan datang, escort akan datang, dia tidaklah kosong, tak tahu apa. Dengan apa benda-benda yang berkaitan dengan benda-benda tak jawatan, benda email, benda surat dan sebagainya. Faham tak maksud saya macam mana konsep buat surat? Sama kan? Dalam minggu lepas kan saya ajar pasal surat claim. Lepas tu kan saya ajar surat peletakan jawatan. Sekejap saya save as dulu. Lupa pula. Surat belajar IC. Aku geram betul aku punya apa nama keyboard ni. Sekejap. Pak. Ini dia. Okay, ada satu lagi surat saya nak tunjuk. Surat, dia benda yang sama dengan, sebab korang ni ada yang mesej kata puan nak surat. Surat benda. Surat nak jemput ceramah. Awak siapa berceramah tak nak email ke? Tak mau. Cakap hatilah. So, katakanlah orang luar. So, saya kata tadi, kalau orang luar dia kena letak tu. Kalau dia di Arau, letak sekali postcode di negeri dia. Okay. Lepas tu bila letak korang punya penasihat tu pun lengkap lah. 0600 UMC untuk Kedah Dalam. Katakanlah macam agent, tak apa, letak nama saya, letak penyelaras. Ataupun letak nama Encik Syaril tu saya ajar nanti. Saya tunjuk nama Encik Syaril tu. Okey, sama juga. Kalau ini industri kita pakai yang sama. Contohnya industri ni nak jemput Cik Sarul Nizam ni. Okey. Katalah Cik Sarul Nizam ni dia punya ni adalah dia pengurus sekejap Hello. Sekejap. Saya kena kelah buka dulu. Tapi saya masuk. Sekejap tak. Okey. So, yang ni kalau dia pengurus lah. Kemudian, dia punya perkara dia tuan. Jemputan sebagai penceramah program, contohnya forum industri, anjuran mestilah kita mula-mula mewakili UUM. Kau tak payah lu buat serabut saat ni persatuan motik bagai segalanya. Kepada orang luar, kita akan mewakili UUM. Letak kat tajuk ni anjuran UUM dulu. Dalam ni baru bagi tahu dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dimaklumkan bahawa Kelab Hoki Persib Utara Malaysia UUM kan baru masuk kat sini akan menganjurkan ataupun akan mengadakan ikut layak korang apa benda yang korang selesa program forum industri seperti butiran berikut. Gitu. Tarikh 1 Disember 2021 hari Jumaat contohnya. Masa 9 malam hingga 11 malam. Tempat Dewan Muazzam Shah. Ini kalau fizikal. Ataupun secara ataupun ada buat dalam talian atau buat atas talian.
Ikut korang lah mana yang korang suka. Taman Sesawang ataupun Facebook ke apa benda, ikut korang lah. Janji korang tulis elok dan kat sini letak link dia. Faham? Kan selalu macam ni kan. UM jom kita buat dia dulu. Kalau Webex lah. Faham? Okey. Jadi, benda nombor 3, benda ni. Buat sini. Tolak sini sikit. Jangan kau pergi space satu-satu macam tak tahulah guna buat Microsoft Word ya. Jauh benar. Yang ni boleh tarik sikit. So this one also can. Tarik dia punya ruler ni je. Ruler atas ni. Tahu ke tak tahu? Okay. So tarik yang ni pergi sini. Macam tu. Nanti korang pandai-pandai lah bila korang buat nanti korang akan pandai buat Microsoft Word ni. SU kalau tak pandai buat Microsoft Word ni, dia something wrong lah. Itu Okay, faham? Ni sebab dia panjang lah. Mungkin dia orang Muazzam Shah atau atas talian ikut korang. So, untuk makluman tuan, dalam ni cerita tentang pengisian program itu. Program ini tak payah buat terlalu banyak sangat objektif. Ataupun nak masuk 5 benda dalam satu ayat. Simple je. Program ini bertujuan untuk memberi pendedahan tentang kepentingan, kemahiran, soft skill apa? Kemahiran tambahan. Bila nak melarikan aku tak pandai pula. Soft skill. Apalah. Kemahiran tambahan. Sekejap. Di kalangan graduan universiti sebelum memasuki dunia pekerjaan. Contoh. Sudah. Ini tidak. Saya tengoknya 5 sebab. Okay, tak adalah banyak-banyak sangat. Dia faham je apa benda yang korang nak buat tu. Okay, sini sikit lah. Cantik tak? Dah. Okay. So, justru saya ingin menjemput tuan. Ya, ataupun menjemput tuan sebagai salah seorang panel dalam program tersebut. Sebab dia kan forum. Kalau kata panel, penceramah pun boleh. Kalau dia bukan forum lah kan. Kalau dia talk saja. Bersama ini disertakan apa? Tentatif. Maksudnya atur cara. Atur cara boleh. Atur cara ni kalau benda tu dah confirm. Tentatif ni sebelum tu. Masa korang bincang dalam meeting. Tapi nak hantar dekat ceramah ni mestilah yang dah confirm. Atur cara program dan borang jawapan kehadiran untuk tindakan tuan. Dia tak ada pihak dah sebab dia seorang. Untuk makluman sebab atur cara ni untuk makluman. Okey? Okey, dia ada satu lagi kemungkinan. Ya, dia ada satu lagi. Pihak kami juga ingin memohon salinan CV. CV. Curriculum vitae. Tapi italickan dia. Sebab dia bahasa Inggeris. Nanti korang cari lah bahasa Melayu dia apa. Dia pun tak ingat bahasa Melayu dia apa. Salinan CV. Tuan, bagi tujuan mendapatkan kelulusan aktiviti dari pihak universiti. Udah.
Macam tu. Okey. Faham tak? Nampak? Okey, sekejap. Yang ni naik atas, justru ini naik atas. Jadikan dia sekali dengan tujuan. Okey, bersama ini buat nombor 4. So, dia tak sangka sangat. Okey. Nampak? Sebarang pertanyaan berhubung program tuan boleh. Yang ni yang problem sikit. Kalau bawah ni dah sign Dek Rosmiza, jangan buat tuan boleh hubungi Rosmiza. Seolah Rosmiza tu orang lain. Buat ayat saya terus, hubungi saya terus di talian 0123345679 atau saudari Aisyah di talian 011 berapa? Ada ni. Contoh. Faham? Pertimbangan ataupun kita kata pertimbangan dan persetujuan. Tuan berhubung jemputan ini amatlah diharapkan, amatlah dihargai dan dilalui dengan ucapan terima kasih. Macam tu. So surat ni nanti dia akan jadi banyak sikit tau. Dia akan jadi banyak sikit dia punya point dia. Macam saya sebut tadi kan, kalau ikutkan setiap renggan tu satu. Tapi korang adjust lah. Kalau korang nak buat satu pun boleh. Banyak berbenar tapi saya rasa boleh aja. Ikut keselesaan korang. Ikut macam mana korang rasa. Kalau korang rasa macam nak asing-asing pun asing lah. Tak ada masalah lah. Janji buat surat betul-betul. So nampak tak dia jadi dua muka surat ni? Ini berlalu. Ini surat lain. So bila kita buat surat, dengar betul-betul. Jangan sesekali tinggal kat sini lepas tu toggelkan dekat sini naik sini. Tak boleh. Dia mesti bawa paling kurang satu. Ni satu apa benda ni kita panggil ni? Satu perenggan terakhir, penutup. So cara dia benda ni, kita besarkan dia. Dia boleh Arial sampai 12. Okay? Besarkan. Macam tu. Kan? Kan dia pun pergi juga kat sini pun boleh juga sebarang pertanyaan program. Okey. Dia jangan bawa dia macam ni. Jangan tinggal toggle seorang-seorang. Cuba tengok berapa dia punya alignment surat ni. 1.15. Gitu. Ini jauh sangat sebab dia banyak. Okey, jauh sini sikit. Tarik sikit sini. So, tarik ini pergi sini sikit ikut dia punya. Okey, nampak? So, dia kemas sikit. Tambangan nanti kat sini. Dia tekan, soalan penceramah. Ni jauh sangat ke dua ni? Ikut mata korang rasikan. Oh, ya sikit lah. Ini sikit lah. Seperti korang lah. Sekarang korang bahagia. Tidak. Ni nak tarik dia nampak tak tadi? Tarik dia sini sikit. Nampak sikit kemas. Sinilah. Yang ni pun tarik ni. Nampak ni yang kecil ni. Korang ni benda-benda ni tahu ke tidak? Tak tahu tau. Jangan pergi tekan pula. Space lah. Macam .com. Nanti dia tekan macam ni. Oh tak boleh apa ni? Oh gitu. Orang tak buat kerja tu. Itu tadika buat tu. Jangan buat kerja gitu. So untuk makluman tuan, apa-apa dan sebagainya. So kemaslah surat tu. So yang ni dia baca sampai kat muka surat ni kan. So dia kemas lah. So dia kecilkan sikit tengok surat tu. Alah kecil dia benar. Macam tu. So. Nampak tak surat ni? Okay, saya tadi kan combine kan surat belajar. So kita tengok surat yang ni. Bukan satu je. Okay. Kan dia kemas muka surat 1, muka surat 2. Kadang-kadang ada yang buat surat tu. Muka surat 2 dia ada ini je. Tak boleh. Dia mesti paling kurang pun dia mesti kena ada satu perenggan. Dia jangan tiba-tiba sekian togel seorang. Tak boleh. Mesti kena ada satu perenggan paling kurang. Kan dikemas sikit. Okey, sebab kan saya kata orang luar dia mesti panjang-panjang sikit sini. Boleh? Okay, save. Okey.
So cukup dulu belajar sikit pasal apa keperluan expo profile, high profile dan 2 surat pertakan jawatan. So benda tu buat. Letak soft copy tu dan try buat 2 benda tu. Kemudian letak dekat Hopto. Letakkan Hopto dekat dokumen. Hari tu saya minta bendahari letak dia punya draft surat yang saya tunjuk korang tu, draft surat claim. So korang pula sambung letak draft surat letak jawatan dengan draft surat jemputan. Okey? Itu saja malam ni. Saya ada kelas. Nanti kalau nak tanya apa-apa, tanya dalam grup. Okey, kalau MT yang letak jawatan, nombor juga pakai nombor juga MT. Ya, betul. Bawah SU ada protokol. Okey, betul. Tapi korang kena jaga tau filing dia. Nanti minggu depan kita belajar lagi surat kolaborasi lagi, lambat lagi surat mengajar. Okey? Jangan lupa, jangan ponteng kelas, siapkan assignment, buat homework dan sebagainya. Jangan lupa. Jaga diri baik-baik. Ingat analogi awal saya bagi tadi? Di celah-celah, dipukul ombak. Jangan dah kata you duk struggle kan. Lama-lama you akan biasa, lama-lama you boleh. Dan pandanglah ke belakang. Bulan 12 dah sekejap je. Nanti tengok-tengok dah bulan 3. Kejap je, tiba-tiba dah bulan 7. Kejap je, tiba-tiba dah nak EGM. Percayalah cakap saya. So, manfaatkan masa yang berbaki ini. Esko yang dah letak jawatan tu, sudahlah. Lagi trauma Esko tu, dah letak jawatan dah pun. Okey, baik korang. Itu saja. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good evening. Take care and take care lah. Yang penting take care. Okay, bye. Assalamualaikum.